Sayyidina Umar hantar pergi perang, apa tak menang ni. Dalam kekuatan kita cukup kuat. Cek balik rupa-rupanya saf tak sama. Saf tak sama. Menyebabkan kita ni tak satu hati. Wahdatul fiqh, wahdatul amal tak ada. Tak ada satu keputusan yang menyebabkan satu amal gerak kerja sama. Ni kata penting ni saf. Safan ni dalam keadaan tersusun rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-ukhuwah, persaudaraan. Tajuk malam ni al-ukhuwah. Sedap kan? Sebab saya ni duk bawa ni, orang bagi Stand with Palestine. Dah abang kata al-ukhuwah. Orang Islam ni kalau bersatu, insya-Allah selamat. Tapi sebab tak bersatu, berpecah, Palestin yang kecil, besar perlih dia kata. Besar sikit pada perlih. Rakyat pun tak ramai pun. Lebih kurang 2 juta lebih. Tak ramai pun. Orang Islam keliling dia. Syria, Lebanon, Mesir, Jordan. Tak boleh pun nak tolong orang Palestin. Sebab apa? Sebab tak ada rasa al-ukhuwah. Al-Imam Hasan al-Basri sebut al-ukhuwah ni, apabila kita ni berhubung dengan saudara kita, maka kita berhubung dengan akhirat. Talian kita akhirat. Sebab ukhuwah ni dengan tali persaudaraan iman dan Islam. Kalau berhubung dengan keluarga, itu untuk anfid dunia, untuk dunia aja. Nah habaq kata lebihnya ukhuwah ni kena ada dalam perasaan diri, merasai. Tuan-tuan, merasai di Palestin ni saudara kita semua. Di Palestin. Ditulislah doa. Jangan tinggal doa untuk saudara kita di Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahli-ahli parti dan penyokongnya di semua peringkat laksana batu-batu yang berselerak dan perlu diikat dengan teguh dan kuat dengan hubungan persaudaraan yang erat di antara satu sama lain. Ni disebut, Tuan Guru sebut, ni kata tarbiyah. Tanpa tarbiyah garanti rebah. Kata tarbiyah ni penting. Untuk apa dia? Untuk ikat tali persaudaraan tu. Ahli-ahli parti penyokong di semua peringkat laksana batu-batu yang berselerak perlu diikat dengan teguh dan kuat hubungan persaudaraan yang erat di antara satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang yang beriman ni bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau dia tak islah, tak ada kebaikan, berpecah di kalangan saudara, maka habis. Wattaqullah. Allah Ta'ala kata takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni akhir zaman ni kena islah, kena perbaiki masing-masing. Untuk apa dia? Untuk erat persaudaraan. Betapa perlunya persaudaraan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara perkara pertama ketika hijrah ialah mempersaudarakan kalangan muhajir dan ansar. Allahu Akbar. Nabi mula-mula sampai dekat kota Madinah, Nabi satukan antara agenda yang besar, iaitu menyatukan ansar dan muhajir. Muhajir dan ansar tu sampai depa ni tuan-tuan. Tadi saya dengar anak murid saya baca kitab Fadail Amal. Dia cerita tentang seorang sahabiah nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni hebat tak hebat tuan-tuan. Dia wakaf anak dia kepada Nabi SAW. Dia orang Ansar. Dia wakaf apabila Nabi sampai dekat Madinah. Dia wakaf anak dia Malik. Bapa Anas ni dah meninggal dah. Dan dia tak menikah lama. Tapi Nabi satukan Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim. Apabila menikah dengan Ummu Sulaim ni, Anas dapat adik, iaitu Abu Umair radhiyallahu ta'ala an. Abu Umair ni hidup tak lama, meninggal kecil. Dan ada hadis Nabi kata, ya Abu Umair, ma fa'alan Nu'aid. Mengenai anak burung kan.
Hadis tu ulama Imam Syafi'i kata boleh ambil faedah lebih pada 40 faedah. Habaq kata hadis yang pendek faedah besar. Lepas tu dah kahwin dengan Abu Talhah, disatukan oleh Nabi SAW. Tak lama selepas tu Abu Umair meninggal, tuan-tuan. Abu Talhah pergi berjuang, balik berjuang, tuan-tuan. Isteri dia tak bagi tahu dekat Abu Talhah ni, takut susah hati. Apabila susah hati, takut tak semangat nak terus dalam perjuangan. Rahsia, malam tu mereka bersama. Pagi esok, Ummu Sulaim kata dekat Abu Talhah, wahai Abu Talhah, kalaulah orang bagi pinjam harta kat kita, orang suruh kita simpan harta, kalau orang tu nak ambil balik, adakah perlu lagi kita simpan? Adakah perlu lagi kita simpan? Abu Talhah kata, kena bagi balik. Wahai Abu Talhah, anak kita telah meninggal dunia. Abu Umair telah meninggal. Nangis dia. Nangis ni dia pergi mana? Sahabat ni menangis. Ada masalah? Ada Rasulullah SAW. Pergi jumpa Rasulullah tu. Ya Rasulullah, anak aku meninggal ya Rasulullah. Aku tak tahu cerita sekian daripada malam tadi aku balik berjuang. Aku jumpa isteri aku layan aku dengan baik, seolah-olah tidak ada masalah. Dan pagi ini, malam tadi aku bersama isteri aku, dan pagi ini isteri aku sebut anak telah meninggal. Allahu Akbar. Bila anak telah meninggal, aku nangis. Aku kata, isteri aku cerita sekian-sekian, aku jumpa ya Rasulullah. Rasulullah mendoakan, moga-moga malam tadi bertembung lagi, Allah Ta'ala jadikan malam yang berkat, melahirkan zuriat lagi. Selepas hubungan malam tadi, tuan-tuan, dengan berkat doa Nabi SAW, Abu Talhah dapat anak Abdullah bin Abu Talhah. Abdullah ni dengan doa Nabi tu, anak dia dapat 9 orang, tuan-tuan. 9 orang, qari semua. Masya Allah, tabarakallah. Ni nak habaq atau apa dia? Antara benda yang Masya Allah, kita ni di kalangan kita kena kuat persaudaraan. Apabila kita kuat, tuan-tuan, berkat, kita boleh selamat negara kita. Ni yang penting ni. Ni antara nak ambil, antara benda yang Nabi buat, agenda yang pertama, iaitu menyatukan Ansar dan Muhajir. Allahu Akbar. Ini saya kek cerita Ummu Sulaim tu. Nak habaq kata Ummu Sulaim ni orang yang sabar. Nak jatuhkan jemaah ni kena sabar, tuan-tuan. Kalau tak sabar, tuan-tuan, Allahu Akbar, kita baru menang je. Kalau tak sabar, di kalangan kita ni pecah. Rosak jemaah kita, rosak keluarga kita. Kena sabar. Tu bahtera kita ni, perkahwinan, bahtera dia, nahkoda yang pegang ni, kena sabar dan syukur. Kita kena sabar dan syukur, kena kuat. Kalau tidak, rosak rumah tangga kita. Tu saya ingat pesan guru saya, sabar dan syukur ni antara tanda ahli syurga. Macam mana Ummu Sulaim, orang yang sangat sabar. Allahu Akbar. Dengan hubungan persaudaraan, maka keteguhan saf yang sangat penting dalam perjuangan Islam itu dapat diwujudkan. Apabila kita berhubungan saudara ni, maka keteguhan saf yang sangat penting dalam perjuangan Islam itu dapat diwujudkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang berjuang pada jalannya yang saf, laksana bangunan yang tersusun rapi. Allah Taala ni cinta dekat orang yang berjuang jalan Allah. Tu kata ulama dengan istimbat hadis Nabi SAW, 3 perkara aja Allah Ta'ala jamin rezeki. Tiga golongan ya Allah Ta'ala jamin rezeki. Yang pertama, ada orang yang berjuang jalan Allah. Orang yang berjuang ni Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Tak payah takutlah, kan? Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Ni dari dia, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Berjuang, niat ni sentiasa niat nak berjuang. Yang kedua dia, orang yang sentiasa niat nak menuntut ilmu. Kan ada hadis dalam kitab Muniyatul Musallin pun ada. Nabi kata orang yang niat nak mengaji, orang yang mengaji, Allah Ta'ala sempurna keperluan dia.
Allah Ta'ala sempurna rezeki dia. Allahu Akbar. Niat nak mengaji ya. Tu waktu duduk mengaji dulu, Allah Ta'ala ni murah rezeki ngaji agama ni. Dia takutlah. Sampai lah ni pun niat nak mengaji. Bila niat nak mengaji ni, Allah Ta'ala murah rezeki. Allah Ta'ala sempurna keperluan kita, hajat-hajat kita. Syarat dia terus menuntut ilmu untuk dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita ni mengaji ni tuan-tuan, kita nak kenal Allah. Bila kita kenal Allah, baru kita rasa kita ni hamba dia. Baru merasai kita ni hamba. Bila hamba ni mesti minta pertolongan ke Allah. Mesti, tuan-tuan. Kita berjuang ke kita mengaji, mesti minta ke Allah. Minta ke Allah ni tu yang kita duk baca sembahyang tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau lah aku sembah, pada engkau lah aku mohon pertolongan. Dan sebaik-baik pertolongan adalah Allah. Merasai Allah Ta'ala tolong kita malam ni. Yang kalau Allah Ta'ala tak tolong, kita pun nak berjuang pun lemah, nak main mengaji pun payah. Bukan apa, orang lah ni mengaji semua dengan live kan. Semua di hujung jari. Masya Allah. Tu yang tak mau main surau tu. Boleh juga mengaji secara live ni, bukan salah. Tapi nak habaq kata fadilat tu tak dapat dalam majlis ilmu ni. Fadilat yang sangat besar, yang mana dipenuhi dengan sayyarah para malaikat, yang mana menghamparkan sayap rahmat. Allah Ta'ala hantar malaikat minta ampun dosa kita. Nak habaq kata ni orang yang kedua, golongan yang kedua, Allah Ta'ala sempurna rezeki dia. Dan Allah Ta'ala sempurna golongan yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang orang yang niat nak kahwin. Saya sebut dah dulu. Kalau niat nak kahwin, Allah Ta'ala pemudahkan, Allah Ta'ala sempurna keperluan dia. Sebab kahwin ni tuan-tuan, bangsa dia bangsa akhirat. Dalam kitab Penawak Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandini tulis, kahwin ni untuk apa? Untuk bangsa akhirat. Sebab Nabi kata tazawwajul walud fa inni mukathirun bikumul umam, atau kama qala. Nikahlah orang perempuan, orang yang berlemah lembut, orang yang berkasih sayang, orang yang boleh memperanakkan. Sebab dengan memperanakkan itulah, dengan jima' itulah, dengan perkahwinan itulah, inni mukathirun bikumul umam, menyebabkan aku bangga dengan ramainya umat aku, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala sempurna keperluan dengan tiga golongan yang saya sebut ni. Sebarang kekosongan yang memutuskan saf nescaya dicela oleh syaitan yang dapat menjejaskan jentera parti dalam perjalanannya. Ni antara agenda Yahudi dan Nasrani. Kita ni kalau tak sama saf pun kalah dah. Tengok dalam perang Sayyidina Omar. Sayyidina Omar hantar pergi perang, apa tak menang ni. Dalam kekuatan kita cukup kuat. Cek balik rupa-rupanya saf tak sama. Saf tak sama. Menyebabkan kita ni tak satu hati. Wahdatul fiqh, wahdatul amal tak ada. Tak ada satu keputusan yang menyebabkan satu amal gerak kerja sama. Ni kata penting ni saf. Safan ni dalam keadaan tersusun rapi. Tu kita boleh menang ni antara strategi pemimpin kita. Yang kita letak siqah dan walak. Sampai kita boleh merintah lah ni. Tinggi dah boleh merintah ni, sabar lah. Bila pemimpin buat keputusan macam ni. Kita yang di bawah ni, bawa balik muktamar ni, kita ni pemimpin sebut dah, akhir zaman ni di Malaysia, Islam akan bertemu dengan sekular. Islam akan bertemu dengan sekular. Parti Islam apa dia? Parti PAH. Yang dasar dia jelas Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang parti sekular ni, parti DAP lah. Siapa-siapa bersekongkol DAP, tu lah bertemu. Dan kita tengok memang kekuatan tak ada dah akhir zaman ni. Orang akan kembali pada Islam. Dan tuan-tuan yakinlah, kerja buat kita ni, kalau dengan Islam, kita selamat dunia dan akhirat. Apa-apa pun dengan Islam, selamat. Kalau tanpa Islam, tak selamat. Ni akhir zaman ni. Allahu Akbar. Tu yang penting dia, tarbiyah berterusan, kefahaman berterusan. Dengan kita main usrah ni, kita main kuliah ni, ada sikit kefahaman untuk kita istiqamah dalam jemaah. Kegiatan usrah adalah sebahagian daripada langkah mengeratkan persaudaraan. Usrah tu maksud keluarga dah. Usrah maksud keluarga dah.
mengeratkan lagi persaudaraan, kerana perkataan usrah yang bermakna keluarga itu adalah lebih bertujuan untuk menjalankan hubungan yang menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Imam Hasan Al-Basri sebut usrah ni maksud dia ada 4 maksud dia. Yang pertama dia ta'aruf. Yang kita tahu 3, ta'aruf, tafahum, takaful. Tambah satu lagi tanasur, pertolongan. Al-Imam Hasan Al-Basri sebut, waktu tu kita akan tolong jemaah Islam. Tu tadi saya nak mula kuliah, Ustaz Zaki kata kita alhamdulillah kawasan Arau kita lancap kutipan dana Palestin. Dan alhamdulillah semua cawangan markah bagilah. Oh hebat. Dia tanya saya pada Amsak saya mesyuarat tak dapat maklumat, mungkin saya balik awal. Sebab saya balik awal sebab ambil anak murid. Tapi Nahabak kata sebenarnya gerak ni untuk turih bantu Palestin ni, sama ada birruh, biddam, darah dengan harta nyawa kita, semua kita bagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab persaudaraan, tanasur ni, pertolongan. Mereka perlu pertolongan ni tuan-tuan. Mereka ni dah lebih daripada 500,000 rumah, tak ada 500,000 orang rakyat Palestin, tak ada tempat berteduh tuan-tuan. Duduk dalam kemah. Lepas tu ayak punca ayak tak ada, elektrik tak ada. Susah tuan-tuan, dia sembelih, anak-anak dibunuh. Tuan-tuan tak rasa nak tolong. Sikit bagi sumbangan tu tanda ingat. Banyak tanda ada. Tuan-tuan kena rasa, kalau tak ada tu doa. Angkat tangan doa. Allahumma ansuril Islam wa a'izzal Islam wal muslimin. Ni doa, ni senjata orang beriman. Yang mana kita ni akhir zaman ni sebab apa tak mau nak angkat tangan doa, malah nak berdoa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa jadi macam tu? Sebab hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dengan dunia, takut dengan kematian. Bahasa Arab tu, kalau orang Arab di keliling Palestin tu, tolong gencingkan rakyat Palestin, rakyat Israel lah. Lemah semua orang Israel. Nahabak kata gencing je pun. Omai kekuatan Islam ni, tapi seperti buih di lautan. Tak ada kekuatan langsung. Untuk persaudaraan lagi telah jauh. Pertolongan tak ada langsung. Allahu Akbar. Tinggal dia kita harap yang Nabi SAW sebut, orang yang akan tolong Palestin, orang yang akan berjuang semua bersama orang Palestin ni. Tuan-tuan tengok, bangsa Kurdi dah bebas dari kota Palestin. Salahuddin Al-Ayyubi, bangsa Kurdi bebas kota Palestin. Sayyidina Umar, bangsa Quraisy bebas kota Palestin. Makna tuan-tuan tak mustahil bangsa Asia akan bebas kota Palestin. Kita semua insya-Allah. Sebab semua ada dah sejarah. Tapi Nabi kata akhir zaman ni orang yang banyak ikut sunnah Nabi SAW adalah berkat di belah Asia. Belah kita ni insya-Allah kebangkitan tu ada. Tuan, kita terus istiqamah, terus berjuang. Terus untuk apa dia? Untuk bantu. Kerana perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana perkataan usrah yang bermakna keluarga itu adalah lebih bertujuan untuk menjalankan hubungan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Adapun penekanan ilmu itu lebih ditumpukan dalam majlisnya sendiri, iaitu majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh parti yang mewujudkan berlakunya tolong-menolong di antara satu sama lain. Bila ada usrah, ada majlis ilmu, di situ ada kefahaman, di situ ada tafahum. Apabila ada kefahaman, mudah nak tanasur, nak tolong. Bukan kita ni tuan-tuan, ni Palestin, isu yang dekat sangat kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sendiri pun dekat Malaysia ni pun, tadi saya nak mai, kawan saya malam tadi panggil saya pergi ceramah tempat dia. Lepas habis ceramah tuan-tuan tahu, dia kata, Ustaz, anda bagi CJ dekat atas CJ perhargaan. Hak ni je yang boleh balas jasa tu bagi ceramah 2 jam. Sebab apa? Dia kata sebab apa? Hak ni besar dah CJ perhargaan. Dia kata kami tahfiz dah ni gawat. Tak ada duit dah ni, nak bagi gaji pun susah. Nak habaq betul tu tuan-tuan. Maknanya dia terdekat ni kita tahfiz. Boleh bagi bantuan dengan ada kuliah macam ni, berterusan hidup. Tuan, boleh subuk melahirkan hufaz, melahirkan ulama. Nampak kata kita ni berjuang ni tuan-tuan. Jangan letak ghanimah di depan.
Letaklah Allah di depan, Allah Ta'ala akan tolong kita. Saya ni yakin sungguh-sungguh. Saya mengaji dulu, orang sponsor. Lah ni kerja pun, Alhamdulillah, semua sumbangan orang. Alhamdulillah, saya bekerja ni tak ada tekanan langsung. Tak macam kerja kerajaan, banyak tanggungjawab, kan? Banyak tekanan. Kita kerja sendiri, kerja agama pula. Allah Ta'ala bagi kerja agama ni, tu yang Allah Ta'ala berkehendak kebaikan yang sangat banyak. Mayyudillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah Ta'ala nak bagi kebaikan yang banyak, Allah Ta'ala bagi faham agama. Duduklah agama ni, buat kerja dengan Allah, kerana Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah, insya-Allah selamat. Tinggal dia kita nak tanam keyakinan ni untuk faham jemaah kita, bergerak dengan kefahaman. Apabila bergerak dengan kefahaman, insya-Allah kita selamat. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yatafaqahu fid din. Ngaji ni untuk faham agama, bukan liyuallimun, bukan menjadi alim, tapi untuk faham agama. Bila faham agama, waktu tu lah kita ada sifat usrah ni, kekeluargaan, persaudaraan, pertolongan, kefahaman, menyebabkan hidup kita ni selamat dunia dan akhirat. Ini antara konsep tarbiyah yang perlu dalam parti kita ni. Ada parti kita ni tak cukup dengan dakwah saja, dia ada tarbiyah. Ada satu slot tarbiyah. Ni panggil usrah, ahli-ahli mai usrah, untuk bertarbiyah kefahaman, taat, siqah, ukhuwah. Ada 10 perkara ni menyebabkan kita ni insya-Allah waktu tu kita nak bagi pertolongan tanasur mudah. Demikian juga sebarang perhimpunan yang dianjurkan oleh parti dengan cara penyusunan petugas-petugas yang dapat saling tolong-menolong dan mengeratkan persaudaraan. Tanzim tersusun, mesyuarat, dengan mesyuarat tu tersusun. Ni bahagian ni, siapa ambil tanggungjawab keselamatan, siapa bagi ucapan, siapa bagi bahagian doa, siapa bahagian kutip sumbangan. Ada sumbangan tu tak lari. Nak abang kata, saya ingat apabila menang di Kelantan, saya ingat Tok Guru saya ceritalah. Apabila di Kelantan, tuan-tuan, Tok Guru almarhum Tok Guru Ni Aziz kata, rancak sumbangan, kutip derma. Apabila kutip derma, tanya Tok Guru, kita dah merintah dah, kita dah berkuasa, kutip sumbangan bagi. Ya, kita kutip sumbangan tu untuk mereka, nak bawa ke akhirat, bukan untuk kita. Kita dah pegang ni, kita dah urus. Makna sumbangan berterusan. Mana qasad sadaqatum mimma, takkan berkurang harta orang yang bersedekah. Dan orang sedekah ni, sedekah jariah ni berterusan. Tambah-tambah sedekah fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sedekah fi sabilillah yang paling tinggi, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sedekah fi sabilillah ni, kita tengok orang yang duk bergerak, tuan. Dia ambil harta aku, tapi dia ni makin senang, makin mudah, makin buat apa? Kita takut waktu tu, zon kita, hati kita berubah. Sedekah fi sabilillah yudha'ifu liman yasha', Allah Ta'ala bagi berlipat kali ganda sehingga tak terhitung. Allahu Akbar. Bukan 10 kali ganda, bukan 70 kali ganda, bukan 700 kali ganda. Yudha'ifu liman yasha', tak terhitung. Sebab Allah Ta'ala wallahu wasi'un alim. Allah Maha Kaya, dia nak bagi banyak mana. Ni antara besarnya, antara fi sabilillah, sedekah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ni alhamdulillah, apabila kita merintah, tuan, apa yang kita tak dapat? Kita lah ni yang benda yang paling besar kita buat perintah Allah, kan? Haram judi tu perintah Allah, kan? Besar tu pahala tu. Orang yang menyokong ni semua dapat. Kan Nabi kata, ad-dal 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang tunjuk kebaikan, orang yang buat kebaikan, orang yang suruh buat kebaikan, dia dapat pahala tak kurang sikit pun orang yang buat. Allahu Akbar. Siapa yang paling banyak? Pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama dulu. Tu kefahaman tu. Allahu Akbar. Kita ni mata rantai menyambung perjuangan Rasulullah je. Bukan semua jadi pemimpin. Kalau semua jadi pemimpin, siapa jadi rakyat? Siapa jadi makmum? Kan? Semua bobot jawatan. Akhir zaman ni orang cinta jawatan. Orang bobot apa sebab apa jadi orang nak jawatan tu? Sebab nak ghanimah tu. Nak harta tu. Tu sampai hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan kematian. Jadi macam mana di Palestin lah ni? Orang Islam tak bersatu. Gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin Islam diam 1000 bahasa.
Bahkan di Malaysia pun tak boleh keluar kenyataan satu kertas macam tu, Starbucks. Minum Starbucks tu keluar menokok Israel. Apa kita nak sokong lagi Starbucks? Kita kena bangkit. Alhamdulillah, saya tengok dekat WhatsApp tu Miziddin. Kita tak jual Milo, Nestle, Nescafe tak ada. Antara boikot sungguh. Tapi Facebook blok tu hilang tu hak yang nak kita nak angkat Islam ni. Yahudi berpakat buat apa, kita Islam tak berpakat. Ni masa kita nak boikot. Bukan takat boikot je, terus bantu orang Islam ni di Palestin. Saya pun sebenarnya dulu saya ditajuk oleh KFC belajar tu. Tapi saya tengok KFC pun orang boikot ni. McD alhamdulillah boikot bagus ya. Saya dulu Datuk Ishak tu dia antara pemegang saham yang banyak kan. Tapi dia dah jual dekat Johor. Datuk Yaakob. Dah dekom dekat Johor. Jadi dia dah tak ada orang pegang saham. Ni sewa alhamdulillah. Dia dah jual dah saham dia. Abang saya dulu KFC tu makanan saya setiap hari tu waktu saya belajar tahfiz tu. Sebab ditajuk waktu saya belajar tu. Lepas tu lepas habis KFC, saya pergi sambung mengaji alim, BMW pula sponsor belajar. Allahu Akbar. Abang kata hidup ni berkat tuan. Dengan harta sedekah ni, dia mengalir ilmu yang bermanfaat. Lepas tu dia jadi anak yang soleh. Saya harap dia soleh dah, pahala berterusan. Orang yang sedekah tu lah. Orang yang sedekah tu punca dia. Lepas tu turun dekat ilmu yang bermanfaat. Lepas tu turun dekat ilmu manfaat orang alim, orang yang ada ilmu. Lepas tu turun dekat anak-anak kita, umat Nabi SAW. Maknanya apa Nabi tak sedekatin jariah? Sebab semua orang bukan alim, tapi semua orang ada harta. Semua orang ada harta, banyak sikit je. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau sampai masa ya Allah, kalau nak sampai masa laula akhartani ila ajalin qarib, hang bagi satu saat. Aku nak apa? Aku nak sedekah. Sedekah. Apa kita tak sembahyang? Apa kita tak mengaji? Apa kita tak berjuang? Berjuang masa yang panjang. Sedekah masa sesaat boleh. Nak sedekah tuan. Malam ni ada orang nak bagi sedekah saya. Tu saya sebut sedekah panjang sikit lah ni. Tuan-tuan semua lah nak kena sedekah saya lagi. Masya Allah. Nampak kata sedekah ni. Saya kempen daripada kitab dia ulama. Alhamdulillah selesai. Jemaah tuan-tuan juga bagi. Sedekah. Beli dah order. Tak sampai lagi. Saya pi sahab dana baru ni. Minggu lepas. Pi hari Jumaat tutup rupanya hari Jumaat. Lalu start kedah tutup. Kedai buku. Jadi saya order online je. Mereka akan post. Sehari 2 sampai insyaAllah. Baca budak-budak. Lepas tu saya lancak. Kutipan settle. Kutipan gazebo hampir settle. Saya nak buat gazebo ni untuk budak-budak santai petang-petang. Mak bapak mai gazebo beli 2. Harga dia 4,900. Satu settle dah. Satu lagi tuan-tuan tak bagi. Jadi saya nak minta tuan-tuan lah. Untuk apa dah budak-budak mak bapak mai ada tempat untuk untuk murajaah dengan pelajar-pelajar, untuk ziarah anak-anak kan. Yang tu tak apa. Yang tu saya tak apa nak. Sebab gazebo ni umur saya tak ada gazebo ustaz. Sakan sebab umur ustaz ada gazebo. Bukan umur saya untuk tahfiz. Ni saya nak lancak satu ni tuan-tuan. Untuk siapkan dilbanat pagar tembok dia apa. Untuk keselamatan 60,000. Saya kutip baru lancak seminggu ni. Tapi saya tak hantar lagi dalam grup. Saya nak cari 60,000. Sebab tukang minta nak buat tembok dengan pagar ni perlu 60,000. Jadi saya kata lah ni tukang gerak dulu. Sebab dah darurat. Tubihud mahdurat. Apabila darurat ni kena segera buat dulu. Untuk keselamatan pelajar perempuan. Jadi tukang dah minta ustaz. Tadi minta tukang ustaz mai 10,000 ustaz. Kami dah buat seminggu dah. 10,000 dah. Okey tak apa, bagi 10,000 dulu. 10,000 duit mana? Duit mahat yang tak ada lah ni. Kekuatan dana kita tak ada. Tuan-tuan lah sumbangan. Tanah sur ada pertolongan. Saya nak kutip wakaf saya tak hati. Sebab kira persegi tu besar sangat. Ni perempuan ni luar ada 1 ekar. Dia nak pagak semua. Pagak naik batu semen. Jadi insyaAllah tahan lama sikit. Jadi tuan-tuan pakat-pakat sumbang lah. Suang sikit. InsyaAllah saya balik malam ni settle 60,000. InsyaAllah. Dengan ada live ni insyaAllah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah ukhuwah. Perasaan merasai kesusahan saudara. Dan seterusnya kerahsiaan.
Sabda Nabi SAW, ista'inu ala hawaijukum bitimkan bil kitman. Mintalah pertolongan untuk menunaikan hajat-hajat kamu dengan menyembunyikan. InsyaAllah yang ni sambung pada bulan depan. Cerita tentang rahsia. Dalam jemaah Islam ni ada benda yang rahsia. Kita ada benda yang tak boleh beritahu ke orang, hak tu serah kepada pemimpin. Benda yang boleh beritahu, benda yang tak boleh beritahu, ada rahsia. Dalam mesyuarat jangan duk berkeluar hal benda dalam mesyuarat ni rahsia. Bawa keluar ke orang, habis orang musuh tahu, mendekatkan halangan kita. Bukan semestinya medan dakwah ni duduk dekat atas pentas dia. Hal dalam hal pun, dalam akhlak pun orang boleh dapat dakwah kita. Dalam tahfiz pendidikan pun kita boleh mengajak tahfiz. Dakwah tu pun dakwah juga. Skop dakwah ni luar. Tuan, jangan pandang kecil dakwah ni. Sebab tu Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maknanya di kalangan umat aku ni mesti ada orang ajak orang buat baik. Tak ajak orang buat baik, suruh orang buat baik. Ajak orang buat baik tu mana? Ajak orang pada Islam. Ajak orang pada Islam tu baiklah. Ada satu cerita, tuan, cerita lagi. Tak boleh malam ni ada tahlil, tuan. Bila ada tahlil, saya nak pergi ke USIM malam ni, tuan. Tuan-tuan doa saya. Ada kursus untuk kepimpinan jati diri untuk pelajar hafizah, khusus hafizah. Bulan depan kita buat hafiz pula. Kita ambil 300 orang pelajar seluruh Malaysia. Alhamdulillah kita buka selama seminggu. Kita buat di USIM. Pada malam ni saya nak bertolak ke USIM untuk program Permata Al-Quran. Ni anjuran tahfiz Malaysia, peringkat Malaysia. Jadi tuan-tuan doalah dengan ada jati diri, dengan ada kepimpinan. InsyaAllah mereka balik ni, mereka lah melahirkan umat yang mana umat yang menyelamatkan umat akhir zaman, iaitu da'i ilallah, iaitu hafiz, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyempatkan umat ni dapat syafaat. Di kalangan kita ni, tuan-tuan, umur kita ni kena ada seorang hafiz Quran. Kalau tak boleh ada seorang hafiz Quran, kampung kita ada seorang hafiz Quran. Jadi benteng umat akhir zaman. Ni apabila tak ada orang hafiz Quran, tak ada orang baca Quran, tak ada benteng akhir zaman, menyebabkan umat ni tak tahu nak pergi cari tahu mana. Alhamdulillah kampung ni ada tu Ibnu Katsir. Tuan-tuan pakat hidupkan Ibnu Katsir. Alhamdulillah bangunan hebat daripada Al-Hikmah, kan. Jadi insya-Allah tunggu pelajar pula. Tunggu pun dah ada dah. Dulu saya Al-Hikmah macam tu kan, pelajar tak ada. Saya bermula Al-Hikmah dulu 15 tahun lepas. Saya bermula seorang-seorang, duduk dalam sekolah seorang-seorang. Al-Hikmah tu duduk dengan jin, 6 bulan duduk dengan jin. Jenuh saya kuliah apa tu. Orang tu masuk isteri orang ni gangguan. Sebab kita biar bangunan kosong. Tapi bermula dengan 2 orang. Tahun pertama 2 orang, betul. 2 orang tu pergi balik. Pagi mai petang balik. Pagi mai petang balik. Dah 2 orang. Macam tuan-tuan buat bola, buat part time, okey tu. Lepas ni, lepas tu dia pelan-pelan. Allah ni alhamdulillah 1 lebih dah. Berkat apa dia? Berkat kita terus perjuangan. InsyaAllah nak melahirkan matlamat yang besar, mesti ujian yang besar. Apabila ujian yang besar, tuan-tuan, sangka baik dengan Allah. Di situ ada kesabaran dan syukur, insya-Allah. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ada satu amalan. Ni kita ada tengok malam ni ramai ni. Nak bagi semangat sikit tuan-tuan. Semangat Palestin. Boleh kita baca satu rangkap yang mana Nabi SAW masuk dalam waktu Nabi perang dengan perang Khaybar, perang dengan Yahudi. Yahudi ni langgap perjanjian Hudaybiyah, langgap perjanjian Hudaybiyah. Macam tu juga berlaku perang lah ni. Yahudi, Israel, Zionis ni langgap habis, tak kira dah. Dia pun nak ambil hak rakyat orang Islam, hak Palestin ni. Jadi tuan-tuan, slogan Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud, digeruni oleh orang Yahudi, digeruni oleh Zionis. Dan slogan ni ada orang buat naik dalam Facebook 2 bulan lepas. Buat naik yang ni, dia pun dah takut dah. Orang Yahudi takut dah. Macam Nabi SAW masuk Khaybar, qazabatil Khaybar, runtuh benteng Khaybar dengan daripada takbir Allahu Akbar. Kita di parlimen tak boleh takbir dah ni.
Tak kepelik tuan-tuan. Sebab apa? Takut orang Islam, takut orang kafir tersentuh. Sebut orang kafir pun tak boleh ni. Apa cerita ni? Ni antara kerajaan sekular ni. Masya Allah. Nak memisahkan Islam. Nak sebut Allahu Akbar tak boleh. Hak yang sebut Allah kafir tu siapa dia? Allah yang sebut dalam Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Apa kita tak boleh sebut orang kafir pula? Jangan orang kafir. Tak ada amalan. Saya cukup marah daripada dulu sampai lah ni. Dia kata pada orang kafir yang baik orang kafir yang baik lebih baik daripada orang Islam yang jahat. Patutnya ubahlah, orang Islam yang baik lebih baik daripada orang kafir yang jahat. Sepatutnya. Sebab orang kafir ni ijma' ulama tak ada satu pun yang baik, walaupun orang Islam tu berlacuk, berzina, makan rasuah, berjudi, minum arak, tetap dia baik daripada orang kafir. Ni ittifaq ulama. Sebab apa? Sebab yang dosa paling besar syirik dalam kitab Kabair karangan Imam Zahabi. Syirik kufur pada Allah ni tu dosa paling besar. Apa kata orang Islam jahat? Orang Islam ni walaupun jahat tetap baik di sisi Allah. Rakaman. Okey. Semangat sikit malam ni. Jadi nak habaq kata ni slogan balik ukhuwah. Hidup kan. Saya ingat habis dah rakaman. Rupanya rakaman lagi. Tak apa. Biar slot ni lebih baik daripada orang kafir. Orang kafir ni memang dosa besar. Dosa besar ni dapat dua, bunuh orang. Bunuh orang dosa besar. Allah Ta'ala tak halal orang bunuh. Ini berlaku di Palestin ni pembunuhan yang sangat ketara. Penyembelihan. Allahu Akbar. Ni kita nak bangkit semangat ni. Ukhuwah ni. Lepas tu dosa paling besar lagi kita tengok. Perzinaan. Allah Ta'ala tak pandang orang yang berzina, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu sebat sampai mati. Nabi kata kalau orang dah kahwin, sebat sampai jam sampai mati. Kalau dia tak kahwin, sebat 100 kali. Allahu Akbar. Nah, habaq kata ni turutan dosa-dosa besar dalam kitab Kabair karangan Imam Zahabi. Ni saya nak slogan ni, tuan-tuan. Ada rakaman bagus mana ni. Ambil semangat, tuan-tuan. Kena baca kuat-kuat sikit ikut saya baca boleh. Nak bagi orang kafir, orang Quraisy, orang Quraisy pula. Orang kafir, orang Israel, Zionis, Yahudi di sana. Ni suara kita hantar sampai insya-Allah. Jadi tuan-tuan ikut saya baca boleh lah. Boleh tuan-tuan? Khaybar. Angkat tangan sikit. Khaybar. Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Takbir. Walillahil hamd. Tu bagi slogan, bagi doa sampai dekat Zionis insya-Allah. Tinggal tuan-tuan tak boleh angkat tangan sebab apa tuan-tuan? Bukan ada orang depan pun. Angkat tangan tu semangat sikit. Insya-Allah sekali lagi. Tak berhenti. Boleh sekali lagi. Khaybar. Angkat tangan. Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah ada semangat sikit tu kan. Rasa sumbangan malam ni sumbangan sengit tuan-tuan. Kalau RM20 kuat sikit tu. Masya-Allah. Itulah iman kita akhir zaman. Saya minta maaf kalau tersentuh. Saya minta maaf kalau ada kurang dan silap. Terima kasih banyak-banyak semua yang hadir pada malam ni. Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.